أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم Alhamdulillah wa syukurulillah. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita, yang telah menciptakan kita dan telah mengurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak. Sama ada nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa taala bukan saja mengekalkan nikmat yang sedia ada, malah ditambah lagi dan digandakan lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Kuliah Masjid Abidin pada malam ini ingin meneruskan huraian kalam hikmat Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu untuk diambil pengajaran-pengajarannya menurut kadar kemampuan masing-masing. Kalam hikmat yang ingin dikupas pada malam ini ialah kalam hikmat yang ke-227. Yaitu kata-kata Syekh Ibn Atha, Al-haqaiqu taridu fi hin at-tajalli mujmalatan wa ba'dal wa'yi yakunul bayanu fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna 'alaina bayana. Maksud kata-kata hikmat ini hakikat ilmu yang diturunkan Allah kepada orang arifin ketika tajalli. Ketika tajalli itu mujmal, yakni singkat, yakni umum, itu mujmal. Tetapi setelah tertangkap, yakni setelah tertangkap dengan setelah mengalami kesedaran, terjadilah penerangan, yakni keterangannya. Yang ini dengan arti adalah huraiannya. Maka apabila kami bacakan, ikutlah bacaannya. Kemudian kami sendiri yang akan menerangkannya, yakni penjelasan perinciannya. Apa yang nak diberitahu oleh Syekh Ibn Atha musi kalam hikmat yang ke-227 ni? Kalam hikmat yang ke-227 ni agak rumit sikit lah. Dia nak menceritakan, nak menjelaskan tentang
beberapa pengalaman kerohanian yang dicapai oleh ahli makrifat. Jadi oleh kerana kita ni mungkin bukan dari golongan tu bukan bahagian kita lah. Cuma saya nak jelaskan beberapa perkara yang berkait. Mudah-mudahan memberi pedoman kepada orang yang berkecimpung dalam bidang ni, ataupun orang yang dikurniakan Allah mencapai hakikat ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada mereka itu. Jadi awal-awal lagi saya ceritakan bahawa ini adalah persoalan yang agak khusus sikit dalam penghayatan tasawuf. Baik, perkara pertama yang saya nak menjelaskan, terjemahannya dulu. Secara umumnya dia kata, hakikat ilmu yang diturunkan Allah kepada orang-orang yang arifin itu, ketika menerima tajalli itu sifatnya mujmal. Mujmal dengan arti umum, tanpa perincian. Maksudnya tak dapat difahami dengan baik. Umum sifatnya. Tetapi setelah tertangkap, yang setelah adanya kesedaran, setelah adanya penerima akal tu, kewarasan akal, kesedaran akal mula dapat dicapai balik, terjadilah penerangan. Yang ini adalah huraian dia, perincian dia. Maksudnya apa benda? Secara umumnya dulu, orang-orang ahli makrifat ni kadang-kadang menerima hidayat Allah. Apa yang disebut sebagai tajalli. Saya akan hurai satu-satu untuk mendekatkan faham. Jadi antara bentuk yang mereka alami ni, pada waktu mereka menerima hidayat Allah Ta'ala tu, walibnya dia adalah bersifat mujmal, bersifat umum, kenyataan umum yang kadang-kadang tak dapat difahami dengan baik kalau tengok pada sepitah lalunya tu. Tetapi setelah mereka menerima kesedaran, dengan arti menerima akal mereka mula balik kepada kewarasan asalnya itu, mereka mencapai kesedaran rohani dalam istilah ahli tasawuf, maka selepas itu mereka akan menemui huraian, perincian terhadap perkara yang mereka terima dalam keadaan tak berapa nak faham, umum dulu tu. Itu maksud dia. Baik. Mudah-mudahan terjemahan umum tu dapat mendekatkan sikit faham kita dulu sebelum saya menghuraikan beberapa istilah yang ada dalam kalam hikmah ni untuk memudahkan lagi faham ni. Kemudian Syekh Ibn Atta' dalam menjelaskan perkara ini mendatangkan satu ayat Al-Quran sebagai asas kepada isyarat yang beliau nak jelaskan, iaitu firman Allah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Maka apabila kami membacakannya, yakni Al-Quran itu kepada wahai Muhammad, fattabi' qur'ana, ikutilah bacaan itu, ikut je dulu. Summa inna alaina bayana, kemudian kamilah yang akan menghuraikannya, memahamkan engkau tentang ayat-ayat yang diturunkan itu. Jadi sebagaimana ayat Al-Quran diturunkan seperti ini, ketika Al-Quran diturunkan oleh Jibril, melalui Jibril itu kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad diperintahkan supaya menerima dan mengikuti dulu bacaan itu. Ikut je dulu apa yang diturunkan itu. Maka huraiannya itu Allah Ta'ala lah yang akan mendatangkannya selepas itu, akan memberikan pencerahan, tafsirannya, huraiannya terhadap apa yang diturunkan itu. Itu adalah fenomena wahyu. Maka dalam keilmuan tasawuf, dalam dunia kearifan, dunia kesufian, ataupun dalam alam tasawuf pula, ada hal-hal yang semacam ini. Jangan kata sama pula, lain, cuma iaitu ada hal-hal yang semacam itu. Kalau dalam terma Arab, panggil nazir. Ini istilah Arab, tak apalah. Nak kata yang semacam itu. Jangan kata pula nanti dalam tasawuf, bila Tok Syekh ni menceritakan perkara ni, lalu dibawa ayat Al-Quran, yang ayat tu berkaitkan dengan wahyu. Tiba-tiba mari pula huraian, ahli tasawuf ni terima wahyu pula dah. Jangan mari pasal itu.
Jadi Syekh Ibn Atta' mendatangkan ayat Al-Quran, sekalipun ayat ini berkait dengan penurunan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia didatangkan hanya untuk menyatakan sesuatu yang seumpama dengannya, pattern macam tu. Tapi bukan yang itu, kerana itu wahyu. Adapun yang dibicarakan berkait dengan ilmu tasawuf ini adalah tentang hidayat, atau dalam terma, dalam istilah yang lebih khusus, orang panggil tajalli. Bagaimana tajalli itu diturunkan Allah kepada ahli makrifat, maka ada sedikit persamaan bagaimana Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada nabi-nabinya. Itu maksudnya. Jadi didatangkan ayat ni bukan nak menyatakan bahawa ahli tasawuf ni sudah menerima wahyu. Jangan pakai bahasa itu. Sebab itu saya terangkan dulu. Jadi ayat yang didatangkan oleh Syekh Ibn Atta' ini memang diturunkan berkaitan dengan bagaimana wahyu itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Bila diturunkan, Nabi disuruh ikut je dulu. Mungkin ada benda-benda yang belum dijelaskan, tapi Nabi disuruh terima dulu dan ikut saja dulu. Selepas itulah baru ada huraiannya, ada penjelasannya terhadap kalam Allah yang diturunkan itu. Maka dalam bagaimana seseorang ahli makrifat menerima makrifat, ada bentuk semacam ini juga, kata Syekh Ibn Atta'. Pada peringkat awalnya, ahli makrifat ini, bila mereka menerima makrifat dari Allah, kadang-kadang apa yang mereka terima itu, mereka tak faham dengan baik. Mereka dah nak faham. Hidayat-hidayat Allah yang diturunkan kepada mereka itu, mereka tak dapat nak faham. Tetapi setelah itu, setelah mereka mengalami apa yang disebut sebagai al-wa'yu, dengan makna mereka mengalami satu keadaan jiwa yang mula stabil. Pada waktu keadaan jiwa yang mula balik kepada norma dia lah, balik kepada kesedaran asal dia tu, barulah adanya perincian, adanya huraian yang memahamkan tentang apa yang mereka terima pada waktu mereka menerima hidayat Allah Ta'ala tu. Baik, itu maksud umum dulu. Apa maksud-maksud khusus dia tu? Saya nak cerita dulu. Baik, pertama sekali saya nak menjelaskan tentang beberapa istilah yang ada dalam kalam hikmah ni. Ni romek sikit. Jadi saya kena lekok jauh sikit lah. Kena ligang banyak kali, kena lekok jauh sikit untuk memahamkan. Itu pun kepada orang yang berkenaan. Oleh kerana kuliah ni kuliah umum, maka terpaksalah dijelaskan. Jadi yang tidak dapat memahaminya, tak apalah, dengar saja dululah. Mudah-mudahan di celah-celah tu ada yang berkenaan, ada yang berkaitan, ada yang dapat memahaminya. Itu harapan kita. Baik, pertama sekali perkataan al-haqa'iq, hakikat. Selalu orang sebut haqa'iq, benda haqa'iq ni. Haqa'iq itu benda haqa'iq itu. Bila sebut hakikat ni, ada beberapa elemen yang dapat kita fahami. Perkataan haqa'iq ni dia banyak. Bahasa Arab, bahasa Inggeris plural panggil. Jamak. Singular dia tu, mufrad dia tu, satu dia tu, iaitu haqiqah ataupun hakikat. Kalau satu perkara dipanggil hakikat, banyak dia akan jadi haqa'iq. Itu dari segi bahasa. Baik, kita guna perkataan hak yang biasa kita dengar, hak yang dengan makna satu tu, haqa'iq, haqiqah, hakikat. Sekalipun ada setengah orang biasa sebut haqa'iq itu, hakikat tu le je sebenarnya, dari segi lafaz saja. Bila haqa'iq itu nak kawal banyak, hakikat. Kalau satunya hakikat. Apa sebenarnya hakikat ni? Baik, perkataan hakikat ni memberi faham kepada kita perkara yang sebenarnya. Perkara yang sebenar. Baik. Jadi bila kita dengar saja perkataan hakikat, pertama sekali dia menunjukkan kepada sesuatu yang sebenarnya. Hak betulnya. Satu. Hak sebenarnya. Yang kedua, antara perkara yang dapat kita faham daripada perkataan hakikat ni, sesuatu yang sebenar itu selalunya terselindung, tersembunyi.
terselindung dan tersembunyi. Jadi inilah dua perkataan ataupun dua perkara yang sangat berkait untuk kita faham perkataan hakikat tu. Pertama sekali, dia menunjukkan kepada perkara hak sebenarnya. Yang kedua, hak sebenarnya tu waliknya benda ni terselindung. Tak apa nampak. Dengan pandangan mata kasar kita ni, pandangan zahir kita ni, tak apa nampak benda tu. Itulah perkataan hakikat. Nak faham mudahnya. Perkara hak sebenarnya apa? Kemudian hak sebenarnya ni boleh nampak dengan terang ke? Boleh kita tengok dengan jelas ke? Ataupun terselindung? Jadi bila sebut hakikat saja, antara elemen-elemen dia, pertama sekali dia adalah menunjukkan sesuatu yang sebenarnya. Yang kedua, sifatnya itu terselindung daripada kebanyakan orang. Terselindung. Baik, kita nak beri contoh hakikat. Sebelum kita tengok, kita beri penjelasan pencerahan yang meluas sikit, kita tengok contoh dia dulu. Baik, segala kita pergi kepada akidah kita lah senang. Berkait dengan akidah kita. Nak faham hakikat ni. Baik, sekarang contoh hakikat. Segala apa yang berlaku ni, segala gerakan yang berlaku pada alam semesta ni, kipas musim, orang berjalan, segala apa yang berlaku ni, gerakan-gerakan yang berlaku pada makhluk ni, air mengalir, daun bulu terbang, angin bergerak, kemudian berlaku gerakan matahari lagi, gerakan bulan, gerakan-gerakan semua ni, perbuatan-perbuatan yang berlaku ni, hakikat sebenarnya itu apa sebenarnya di sebalik? Sebenarnya ni manusia hidup ni, membesar ni, manusia daripada kecil dilahirkan, kemudian membesar jadi orang dewasa, kemudian beraktiviti, macam-macam lah aktivitinya, melompat lah, menumbuk lah, itulah inilah, macam-macam bergerak ni, perbuatan dia tu. Binatang pun gitu juga. Kalau kita tengok tu, binatang dilahirkan kecil, membesar jadi binatang. Ada binatang buah lah, duk kekoh orang, kekoh benda tu, kekoh benda ni, macam-macam lah. Ada binatang ternak lah, makan tidur bini, sembelih dia orang lah, macam-macam binatang ternak. Kita tengok ni, fenomena berlaku ni, perbuatan-perbuatan ni. Hakikat sebenarnya apa sebenarnya di sebalik semua ni? Air yang mengalir, gunung ganang tu, gunung berapi meletup, matahari bergerak ni, bolang berpusing ni. Hakikat di sebalik semua ni apa sebenarnya? Di sebalik semua itu, hak sebenarnya itu adalah perbuatan Allah. Hakikat, hak sebenarnya di sebalik semua ni yang berlaku ni, di sebalik semua itu adalah perbuatan Allah. Termasuk dalam pengertian la haula wala quwata illa billah. Sehingga tak jatuh daun selah pun, tak terbang bulu sorak pun, hakikat sebenarnya melainkan itulah perbuatan Allah. Maksud perbuatan Allah tu apa? Bahawa dia berlaku dengan kekuasaan Allah, berlaku dengan kehendak ketentuan Allah, tertakluk dengan takdirnya. Itu hakikat sebenarnya. Tapi hak kita tengok ke mana? Kita tak nampak benda tu. Tak nampak. Sebab apa? Sebab hakikat ni benda terselindung. Hak kita nampak, aku jalan, aku buat kerja ni, binatang tu makan banyak, binatang-binatang yang ada tu dapat makanan, hidup, membiak begini, binatang tu lah, kita lah. Tu hak kita nampak. Panca indera kita nampak, akal kita mikir setakat tu je lah. Tapi wahyu turun kepada kita memberitahu di sebalik semua ni adalah ada sesuatu di sebaliknya itu. Dia adalah perbuatan penciptanya. Af'al Allah, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang mencipta alam ni, yang mengatur alam semesta ni. Bahawa segala apa yang berlaku ni di sebalik semua itu adalah perbuatan dia. Dengan dia tak akan berlaku, tak akan bergerak satu gerakan pun. Semut tak akan merayak walaupun seekor. Daun tak akan jatuh walaupun selah. Rambut tak akan bergerak walaupun sorak. Tak akan putus walaupun sorak. Melainkan hakikat di sebalik semua ini adalah berlaku dengan kehendak dia, dengan kekuasaan Allah.
yakni tertakluk dengan kudrat Allah, iradat Allah, termaklum dalam ilmunya, tertakluk dengan takdir ketentuannya, walaupun satu benda kecil. Itu hakikat. Dah kita nampak benda tu. Nampak tak? Dah nampak dengan mata ni. Kita nampak dengan mata ni, depan kita ni mamak, dolah, lembu, kambing, kubah. Kita nampak dengan mata kasar kita ni. Tapi hakikat sebenarnya, itulah hakikat. Sebahagian di mana-mana hakikat. Jadi saya nak ulangi bahawa perkataan hakikat tu memberi faham hak sebenar. Hak sebenarnya apa? Yang kedua, antara cirinya hak sebenar ni tak nampak dengan pandangan zahir kita. Pandangan zahir kita ni, anggota zahir kita ni, panca zahir kita ni tak tengok, tak nak nampak benda tu. Itu hakikat. Kita tengok pokok. Pokok tumbuh. Pokok daripada benih. Kemudian ditumbuh, berakar, berbatang. Pelang terbit, pelang duriang terbit, duriang. Jenis-jenis dia berlaku terbit. Padahal daripada bumi yang satu, tanah yang satu. Ni terbit model lain, terbit model lain. Baka ni akan terbit baka ni. Jadi sekarang ni apa sebenarnya hakikat di sebalik semua ni? Sebalik semua ni apa benda sebenarnya ni? Pokok tumbuh ni, pokok pelang ni. Otak pun tak ada. Kita ni ada otak, ada perkiraan, rasa menasabah sikit, duk ngejah-ngejah. Ni otak pun tak ada. Macam mana dia tumbuh ikut gitu tu? Daun dia tumbuh molek tu, daun tumbuh molek. Duriang, pattern duriang, pelang, pattern pelang. Tidak jadi, duriang jadi pelang, pelang jadi duriang. Tidak tumbuh gitu. Tahu mana gitu tu? Kalau sepohong, menasabah. Ni semua. Kata orang, setiap jenis gitulah. Nak cerok orang ni. Nak cerok semua gitu belaka. Dah apa sebenarnya hakikat di sebalik semua ni? Maka di sebalik semuanya tu ada Allah Al-Muhyi. Yang menghidup. Yang menghidupkan ni semua ni. Ada yang hidup di sebalik semua tu. Kejadian yang berlaku ni kerana ada yang menghidupkannya. Al-Musawwir. Yang memberi rupa ni. Ni rupa pelang. Pokok pelang, ni buka rupa rambutan, ni rupa duriang. Dia timbul rupa tu ingat saja. Ada yang mengatur dia tu. Yang beri rupa ni. Pelang-pelang lah dah jadi orang lain. Duriang-duriang lah. Rambutan-rambutan lah. Ya tu bik buah biasa. Ya dia betuk itu tu mana tu. Di sebalik semua tu hakikatnya apa? Ada yang atur dia tu. Yang mengaturnya tu dinamakan Al-Musawwir, yang beri rupa. Al-Muhyi, yang menghidupkannya. Ar-Razak, yang memberi rezeki kepada semua ni sehingga boleh membesar ni untuk kelangsungan hidup ni. Itu hakikat. Dah kita boleh nampak dengan mata kasar kita ni? Tak boleh nampak. Itu hakikat. Itu hakikat. Jadi hakikat ni adalah perkara sebenar. Dan cirinya tak boleh nak nampak dengan pencedera kasar kita ni. Yang membuka rahsia ni adalah wahyu. Wahyu yang membuka rahsia ni. Tapi kalau wahyu saja, ia duduk dalam Al-Quran, kita sendiri terdendeng tak dapat nak terima, kita tak dapat menerima hakikat tu. Berapa ramai orang yang tak percaya kepada wahyu yang diturunkan? Nur ada nur, tapi tak ada nur selagi ni. Kalbu kita ni zulmah. Al-Quran itu wahyu Allah Ta'ala di nur. Membuka segala rahsia, segala hakikat. Dengan segala hakikat tu sudah disebut dalam Al-Quran dan hadis. Tapi manusia tak terima sebab apa? Kerana penerima ni zulmah gelap. Hak yang dapat menerimanya nurun ala nur. Nurun ala nur. Kalbunya sudah bercahaya, menerima cahaya hakikat hidayat daripada Allah Ta'ala. Inilah hak nampak ni. Hak nampak rahsia hakikat ni. Hak percaya, hak yakin dengan hakikat-hakikat ni. Hak tak nampak dengan mata kasar kita ni. Tu bendanya. Macam tadilah, setiap gerakan-gerakan yang berlaku ni, hakikat sebenarnya ke mana? Perbuatan Allah. Tapi
Kita tak rasa aku buat bergerak ni. Hindu ini. Kemudian kita tengok hidup dan mati. Hakikatnya apa benda? Yang menentukan hidup mati tu, hakikat sebenarnya itu adalah perbuatan yang Maha Esa, perbuatan dia belaka. Tapi zahir kita nampak lain. Kalau kita nampak mati sebab apa? Kena tembok. Mati sebab apa? Tak cukup makan. Tak cukup kelapa orang, apa-apa kerana kelapa orang mati gitu je. Mati sebab apa ni? Minum racun. Mati sebab apa? Tak lepas nak napas. Mati sebab apa? Kena penyakit, kena COVID, kena tu macam-macam. Hak kita nampak ni. Tapi hakikat sebenarnya ke mana? Ada gitu. Tapi orang kita nampak lain. Jadi sekarang hakikat ini yang membuka rahsianya wahyu. Dan keseluruhan wahyu itu terkumpul pada la ilaha illallah. Umirna an nuqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Kami disuruh untuk memerangi manusia ni, menyeru manusia, memerangi manusia sampai mereka bersyahadah, menerima hakikat la ilaha illallah. Apa la ilaha illallah? Tafsirannya seluruh Al-Quran hadis tafsiran bagi la ilaha illallah. Itu ibu bagi segala hakikat. Terkumpul pada kalimat la ilaha illallah. Jadi sekarang hakikat ni benda yang terselindung, kita tak nampak. Bila wahyu datang, hidayat datang, kalbu kita ni zulmah, maka tak dapatlah hakikat. Hakikat tu bukan tak ada. Tapi kalbu kita tak dapat menerima. Bila zulmah tu kelak dah lalu, ingkar, tidak percaya. Hakikat yang memberitahu bahawa alam semesta ni ada penciptanya, bahawa segala apa yang berlaku pada fenomena alam ni, dia tak akan berlaku atas kehendak dia sendiri, berlaku dengan kehendak Allah, ditakdirkan oleh pencipta dia tu. Dia tak nampak dengan mata kita ni. Tak nampak. Tapi itulah wahyu membuka rahsia ni. Orang yang zulmah hatinya tak percaya sekarang. Apa? Aku rasa aku makan kenyang-kenyang gagah. Tak cukup makan, memang tak gagah. Natang itu juga tu. Natang tu cukup makan, gagah. Tak cukup mampu dia lagi. Kita nampak ni. Nampak. Sedangkan hakikat sebenarnya tak gitu. Hak sebenar dia tu. Tapi oleh kerana hati kita ni tak ada nol langsung, ingkar, tak percaya kepada tauhid afal ni. Tapi kalau ada nol sikit, ada sikit terang nampak bayang-bayang je. Percaya kita. Tetapi dah ingat, lupa. Bila apa berlaku, tak mari. Tahu bahawa semuanya perbuatan Allah. Yakin, tak ragu. Kerana ada nur yang menerangi akal kita ni. Keyakinan kita kepada kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keyakinan kita kepada perkhabaran Nabi tu, kefahaman kita terhadap perkhabaran Al-Quran dan hadis tu memahamkan kita, dan akal kita boleh terima benda tu. Itu menunjukkan kita sudah ada sebagian nur. Kita percaya kepada perkara ni sekalipun kita tak nampak. Kita nampak lain. Mata kepala kita nampak benda lain. Tapi kenyataannya begitu. Wahyu memberitahu kita boleh terima. Itu berarti kita sudah ada nur. Tapi nur tak terang molek. Bila nur semakin terang, dia akan membuka banyak rahsia lagi. Itu hakikat. Itu faham perkataan hakikat tu. Ini nak kait dengan cerita ni. Faham istilah hakikat dulu. Itu artinya. Kemudian ulama-ulama tasawuf pula memecahkan bahagian-bahagian. Hakikat ni banyak. Bahagian-bahagian dia. Tapi intinya tadi, perkara sebenar dan terselindung, itu hakikat. Maka ulama tasawuf memecahkan hakikat-hakikat ni kepada bahagian yang bermacam-macam. Antara ulama-ulama yang memberi penjelasan tentang perkara ni, bagi orang yang mampu baca kitabnya, baca kitab Tanwirul Qulub oleh Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi. Itu antara kitab yang menyebut sikit tentang perkara ni. Banyak lagi kitab-kitab tasawuf yang menjelaskan tentang perkara ni. Itu antara hak biasa kita dengar. Jadi Al-Kurdi ni telah menjelaskan penggunaan perkataan hakikat yang digunakan pakai oleh ulama-ulama tasawuf ni. Dia kata apa? Dia kata ulama tasawuf ni guna perkataan hakikat dengan merujuk kepada banyak mana. Antaranya hakikat ketuhanan. Bila sebut hakikat, yang mereka maksud adalah al-haqaiq al-ilahiyah,
Hakikat ketuhanan. Apa benda? Iaitu berkait dengan sifat-sifat ketuhanan. Sebab sifat-sifat Allah Ta'ala semuanya perkara gaib, hak sebenar, tapi kita tak nampak. Allah Ta'ala tidak menyerupai sesuatu. Kita yakin, kita percaya, kerana wahyu memberitahu. Dan kita boleh tahu mana tu? Kita tengok ke Tuhan tu dah memberi sesuatu, kita boleh kesang ke? Tak ada dia nak kesang. Tapi keraguan kita tak ada. Kita tak yakin. Kenapa? Keyakinan kita kepada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hakikat. Hakikat ketuhanan. Allah Ta'ala yang mentakdirkan segala apa yang berlaku ni. Antu mina bil qadari khairihi wa syarri. Engkau percaya kepada takdir Allah baik ke buruk. Bahawa apa-apa yang berlaku ni semua ada takdir dia tu. Ni malam ni apa kita buat, esok akan buat apa benda. Yang ni betul je begini, takdir je gini, qada gini-gini. Takdir setiap satu benda ni ada pelang di belakang, ada takdir, ketentuan di belakang tu. Itu hakikat di sebalik. Dah kita nampak pelang tu, tak pernah nampak. Tak pernah nampak, tapi Tuhan memberitahu manusia wahyu bahawa semua ini sudah ada takdirnya. Kerana Allah Ta'ala menciptakan makhluk antara makhluk-makhluk awal. Bukan makhluk terawal, makhluk-makhluk awal yang diciptakan Allah adalah qalam. Sudah saya jelaskan dulu tentang makhluk terawal yang diciptakan Allah, bahawa ia masalah khilaf di antara alim ulama. Saya tak apalah panjang cerita. Nak jelaskan tu saja beberapa kuliah dulu. Rujuk baliklah kepada kuliah-kuliah yang lepas tu tentang makhluk pertama. Itu bukan isu saya nak jelaskan malam ni. Tetapi antara makhluk-makhluk awal yang diciptakan Allah adalah qalam. Yang diperintahkan Allah supaya menulis. Maka menulis semua takdir makhluk ni daripada awal sampai akhir. Sudah ada takdirnya tentang segala makhluk ni. Jadi itu hakikat kenyataan sebenar. Termasuk sebahagian daripada al-haqaiq al-ilahiyah. Hakikat-hakikat ketuhanan. Dah kita tahu apa yang ditakdirkan. Sudah ditakdirkan, tahulah. Ada catatan. Ayah kita nama apa, keluarga kita ke mana, kisah lepas-lepas tu, hak berlaku dah tu. Jadi masa dia berlaku tu sebenarnya, bila dia berlaku sebenarnya itulah yang sudah ditakdirkan untuknya. Hak akan datang, siapa dia tahu? Tak ada orang tahu. Tapi kita diberitahu sudah ada takdirnya, hakikatnya tu, hak sebenarnya tu. Tapi kita tahu? Tak tahu. Dah macam mana kita boleh percaya? Kerana perkhabaran wahyu tu, nur. Oleh kerana nur itu datang, kita pun ada nur, kita boleh terima kenyataan tu. Nurun ala nur. Hidayat Allah tu masuk ke dalam kalbu yang juga bercahaya. Kita boleh terima, tidak ragu sedikit pun. Jelas dalam keyakinan kita. Tidak goncang. Jadi mukmin yang menerima nurun hidayah itu. Jadi semua itu termasuk hakikat sebahagian daripada al-haqaiq al-ilahiyah. Demikian juga hal-hal yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah dan asma' dia. Semua itu adalah hakikat yang merupakan sesuatu yang sebenarnya, tapi kita dengan panca indera kita ni, dengan akal, dengan panca indera zahir kita ni tak nampak benda tu. Tak nampak. Itu hakikat. Nak faham hakikat? Tapi bagi orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah, maka mereka dapat menyelamilah secara yang lebih mendalam tentang hakikat-hakikat ini. Macam saya sebut hakikat takdir tadi tu. Maka di kalangan hamba-hamba Allah, ada yang Allah Ta'ala bukakan rahsia tu, maka dapatlah mereka tahu dengan firasah. Tapi oleh kerana keyakinan kita ni yang benar dan terjamin benarnya itu hanyalah wahyu saja. Adapun selain daripada Nabi dan Rasul yang benarnya adalah sesuatu yang datang melalui wahyu. Yang menerimanya adalah para Nabi dan Rasul alaihimussalatu wassalam, yang terima wahyu ni. Hak tu benar dan diyakini kebenarannya. Hak lain ni yang menerima hidayah juga ni, maka tidak ada jaminan maksumnya. Mungkin ada kesilapan dari pelbagai aspek lah, pelbagai sudut. Tapi ada kebenaran dia. Maka yang lain daripada Nabi ni, mereka menerima firasah.
Mereka menerima firasat. Kalau para Nabi dan Rasul menerima wahyu, mereka ni menerima firasah, menerima ilham, ilhamat. Nak sebut nama ilham ke, firasah ke, kasyaf ke, anak beranak je belaka. Ada kebenarannya, tapi tidak ada jaminan kebenarannya tu. Tapi ada kebenarannya. Dibukakan Allah sebahagian rahsia hakikat, hakikat takdir ni. Salah satu cabang hakikat ni takdir. Bahawa dia ada satu kebenaran, tapi kita tak tahu, terselindung. Nak kau contoh antara contoh-contoh hakikat. Antara cabangnya hakikat ketuhanan. Hakikat ketuhanan tu pula luah banyak. Maka antara cabangnya adalah takdir. Itu termasuk hakikat tentang takdir. Tapi siapa dia tahu takdir yang kadang tak ada orang tahu secara umumnya. Tapi ada sesetengah hamba Allah dibukakan Allah rahsia. Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak hadis-hadis Nabi yang menjelaskan fenomena akhir zaman bila sampai masa berlaku. Sedangkan perkara itu diberitahu oleh Nabi 1400 tahun dulu. Tapi Nabi dah beritahu kisah-kisah akan datang tentang Dajjal lah, tentang Ya'juj Ma'juj lah, macam-macam. Tapi benda tu belum berlaku. Tapi itulah kenyataan yang akan berlaku, hakikat yang akan berlaku. Diberitahu melalui wahyu. Sampai masa berlakulah dia. Jadi orang soleh pun ada mendapat secara ilham, mukasyafah dan sebagainya. Tapi oleh kerana sampai si kena ada tu dah nak panjang malangnya. InsyaAllah kalau saya ingat, saya akan sambung. Kalau dah ingat, sambung tajuk lain. Saya akan sambung yang ini pada kuliah-kuliah yang akan datang insyaAllah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.